Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انصرنا على القوم المفسدين اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم انصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita akan sambung pengajian kita daripada jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah manusia kepada ajaran Allah ya Azza wa Jal. Setelah daripada kita dengar daripada hisah yang telah lepas, kata kita tadi itu pasti nak jadi orang yang Allah Ta'ala mulia, sama ada di dunia ataupun di akhirat nanti. Pastilah kita kena calonkan diri kita masuk di dalam golongan orang yang muttaqin, orang yang ada sifat bakti, sifat yang dia tadi itu jaga akan garisan Allah Azza wa Jalla, dinamakan al-muttaqun, orang yang ada sifat taqwa di dalam dada dia. Maka kita telah dengar sifat-sifat dia bagaimana. Sifat dia ni kita dengar daripada Tuhan sendiri, yang dia tadi itu cerita dalam surah Al-Imran ayat 132, 33, 34 hingga 35. Ayat beberapa keratan daripada surah Al-Imran yang menceritakan, yang mengkhabarkan, yang membuktikan sifat-sifat al-muttaqin. Dengan sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasiat akan ini wasiat bagi Muaz ibni Jabal. Muaz ibni Jabal radhiyallahu an, salah seorang pemuda sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang dapat ilmu pengetahuan daripada Nabi banyak sekali tentang masalah hukum fiqh, dan dialah dikira kata ketua bagi ulama pada hari kiamat nanti. Kalau orang tanya pia ketua ulama hari kiamat nanti, iaitu Muaz ibni Jabal, dengan izinan daripada Allah
Subhanahu wa ta'ala khabar kepada Nabi, Nabi khabar kepada kita. Dia ni tak sampai 40, umur tak sampai 40 meninggal dunia, tetapi sefaqih-faqih, sehebat-hebat orang, sedahsyat-dahsyat orang tentang hukum agama. Sebab itulah orang yang pemuda-pemuda, pemudi-pemudi di kalangan umat Islam, kalaulah kamu tadi itu nak sungguh kepada kejayaan, hendaklah kamu tadi itu kembali klik kepada sirah-sirah mereka ini, jalanan-jalanan mereka ini. Terkadang anak-anak kita yang mengaji di jamiah pun tak kenal, pia tak tahu Muaz ibn Jabal. Aku biasa dengar orang dia royak, tapi pia aku tak tahu juga. Dengan sebab terkadang kita sebagai ibu bapa tak ada berasa, tak adanya mendidikkan anak cucu kita dengan sirah daripada mereka yang berjaya. Kita pasti kita kena ada ruangan duduk sekali dengan anak cucu kita semenjak daripada dia boleh bercakap mumayyiz sehingga umur 12-13 tahun tu, kita tadi itu kena mengisikan perkara-perkara lagu ni. Kerana budak masa tu kalaulah kita menguasai bubuhnya ilmu pengetahuan yang bagus, yang baik daripada Allah Ta'ala dan Rasul, menepati dia tadi itu katanya seolah-olah kita lukiskan tulisan di atas batu. Apabila kita tadi itu lukis tulisan di atas batu, ia akan berkekal walaupun hujan batu mari lagu mana pun duk lagu tu. Ya lagu tu cara hak tarbiyah sungguh. Galiknya lupuk pada itu umur, lupuk daripada itu masa. Kathirun minan nas, banyak kebanyakan daripada manusia, bukan tak ada, tapi banyak luput. Kenapa? Kerana mak pak sendiri terkadang tak mengaji agama, tak tahu dia nak mengajar lagu mana anak cucu dia sendiri pun tak reti mana juga. Lepas tu orang duk mengajar di masjid selepas-lepas maghrib, lepas-lepas daripada asal ke sebagainya, ada mengikut keadaan lah yang dia menggariskan tadi itu. Taknya dengar kita pun tak ada berasa nak cari ilmu tambah, berasa kata memadai hak kita duk mengaji tadika dulu, berasa memadai kita duk mengaji sanawi dulu. Tidak sama sekali. Sebab itulah kerugian kita tadi itu berlaku dengan diri kita, dengan keluarga kita, dengan anak cucu kita, dengan sebab kita tadi itu tak tahu nak gawa lagu mana. Dengan sebab itu Muaz bin Jabal ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiat kepada dia. Coba kita tengok Nabi wasiat. Wasiat ni perkataan yang terakhir yang nak orang kama dia tadi itu buat supaya dapat kejayaan. Kalimah wasiat ni ia tak akan timbul di atas lidah mana-mana orang melainkan kepada orang yang dia itu kasih saya. Aku nak wasiat kamu satu perkara ni, ia kasih pada orang itu, mallahu bihi alim dalam hati dia. Sebab dia nak kejayaan itu berlaku kepada orang yang dia wasiat seperti dia dapat kejayaan. Itu mana al-wasiyah. Maka wasiat kepada Muaz ibn Jabal oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mula-mula sekali suruhlah ada sifat ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi keluar di dalam kitabnya. Tirmizi ni Muhammad ibn Surah, anak murid bagi Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kalau kita pernah mengaji kitab Tirmizi, kita akan dapati sa'altu Muhammadan, aku tanya akan Muhammad. Pia Muhammad, iaitu Muhammad ibni Ismail Al-Bukhari, guru dia, tentang masalah hadis dan sebagainya.
Lalu Tirmizi ni orang luar, bukan orang Arab. Orang Ajami. Orang bukan bangsa bahasa Arab. Tetapi dengan usaha bersih diri dia dan tarbiyah daripada guru dia, ibu bapa dia, cemburu terhadap agama Allah yang Azza wa Jal, Allah Ta'ala pilih dia salah seorang daripada orang rakyat hadis daripada Nabi. Orang rakyat hadis maksudnya orang yang hipung hadis Nabi duduk dalam kitab dia Sunan. Coba kita khayal tengok, lebih daripada orang dapat gaji 10 juta lagi sebulan. Kenapa? Kerana semua manusia nak beragama masuk syurga, dia kena lepas mata hadis yang ada di dalam Sunan Tirmizi. Jaya bahagia naik sampai ke mana-mana ganjaran dia dengan sebab kira kena. Lalu Imam Tirmizi tu sirah dia panjang lah, nak kecek bab dia tu suku itu bahagia ilmu hadis duk situ. Mari kita tengok, amo nak royak kata kalau kita nak ngaji Islam nak ngaji pasal ni. Ngaji pasal tua duk ada, pia ambil mari ni. Bukan kita ngaji celak, katuk mata, lepas tu royak, lepas tu kita pakat percaya. Ini bukan ajaran Islam. Ini yang panggil ajaran batiniyah, mengaruk lagu tu. Bukan ajaran Islam yang sebenar. Ajaran Islam yang sebenar ialah ajaran yang ada di dalam buku-buku ulama muslimin. Ya, umpama Tirmizi. Tirmizi tulis di dalam kitab dia, ambil hadis Nabi mebus situ tu, duk di dalam kitab Al-Birri wal-Silah, kitab kebaikan. Pada bab apa? Babu ma jaa fi muasyaratin nas. Muasyarah, cara kita nak bergelomok dengan manusia. Nabi Muhammad kata hadis lain, ni bukan hadis ni, hadis lain. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita rayak dalam hadis yang lain, mereka an-nas alladzina yata'amal ma'an nas thumma yasbiruna ala adahum khairum minan nas lam yukhalitun nas wa lam yasbir ala adahum. Manusia yang lebih baik iaitu manusia yang campur gaul dengan umat manusia, kama dia sabar di atas cobaan yang manusia tadi itu muamalah dengan dia. Ada orang tak suka, orang ni muamalah lemah lembut dengan kita, orang ni muamalah pesing kata kurang sikit, hang ni muamalah kasar dengan kita. Semua tadi itu kita jumpa. Maka Nabi kata lebih baik daripada manusia yang tak ada muamalah dengan orang dan tak kena coba daripada orang. Hak yang pertama tadi itu, ia muamalah dengan orang, ia sabar di atas kekasaran orang muamalah dengan dia, lebih baik daripada manusia yang kedua ni. Maka manusia kita ni dalam Islam, ulama kita kata al-Islam dinul muamalah. Agama Islam iaitu agama campur gaul. Agama cara kita nak pakai hidup. Agama cara kita nak pakainya kedudukan kita, we boleh pandang masuk dengan orang. Itu agama Islam, bukan agama duk asing sore. Sebab tu tidak ada di dalam Islam apa dia orang panggil kata at-tabattul. Tabattal ni maksudnya terputus diri dia dengan manusia, tak saing. Padahal ilmu kedoktoran, ilmu citwitaya, ilmu nafsi, pun manusia tak boleh nak duk sore. Kalau duk sore boleh jadi buku sungguh. Semua Islam hari ni orang panggil dinul fitrah, agama yang masuk molek dengan sifat kesemulaan jadi sancatayan hak kita. Jadi situlah orang apabila kau kaji Islam, kau ngaji Islam, kau berasa yakin, kau berasa kata gagah, kau berasa kata kemah molek dengan alasan yang agama Islam itu beri. Jadi hadis ni hadis hasanun sahih, hasanun sahihun, hadis hasan lagi sahih, iaitu darajat dia hasan, bukan biasa, bukan sahih sangat,
bawah daripada sahih, tapi atas daripada hasan. Imam Tirmizi riwayat kata hadis pasal ni apa panggil hadza hadisun hasanun sahih. Kalau sahih tu sahih balik sana dah. Kalau hasan ke hasan lah. Tapi hadis duduk tengah di antara hasan dengan sahih. Maksudnya tinggi sikit daripada hasan li zatihi biasa. Itu ilmu mustalahil hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Muaz radhiyallahu an. Nabi kata gini, ittaqillaha haitsuma kunt. Takwalah kamu, makna takutilah kamu, jagalah perintahan Allah di mana kamu berada. Sebab tu di sini hadis ni hadis Tirmizi, hadis sahih Muslim daripada Abi Hurairah menerangkan maksud di sini. Ittaqillaha haitsuma kun, makna lagu mana? Ai ad-dunya sijnul mu'min. Dunia tadi itu adalah penjara bagi orang yang mukmin. Ada garisan dia. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tak boleh. Ya lagu tu. Di dalam Islam kita lagu tu. Tiba-tiba mari doa hurriyah. Pendakwah-pendakwah yang membebaskan manusia daripada garisan. Sekarang lah ni masuk di dalam Thailand ni bukan sikit. Masuk di dalam otak-otak anak pemuda-pemudi kita bukan sikit. Cuma kita kabar terasa tak terasa tu hak kita lah. Tapi mari apa yang kata doa dakwatul hurriyah. Pengajak, pendakwah mengajak manusia kepada kebebasan yang tidak ada sempadan. Kita tak payah nak duduk dengan ajaran kena semaya, kena puasa, kena hak zakat, kena haji, kena tu, kena ni, ada halal, ada halal, ada haram. Kita ada akal fikiran. Akal fikiran kita ni kita ukur tengoklah sesuai kedak kita buat, sesuai kedak kita tak buat. Sebab tu pepatahan mereka dia katakan kita buatlah gapo pun selama tak jadi kesusahan kepada orang. Mereka dah. Tapi jangan jadi orang tadi itu susah sebab dia perbuatan dia. Ini panggil cara mikir hak baru. Terkadang kita dengar dalam TV, dalam internet, dalam gapo penuh benda-benda ni. Tapi perkataan itu sungguh pada hakikat sungguh ke perkara yang dia buat mengikut hawa nafsu dia, tak menyakiti orang? Abadan tak ada. Tengok bab gapo. Kalaulah bab jual beli, menipu. Kalaulah bak suruh bak orang apa nama ni, apa yang kata winya utai reba. Kalaulah bak nak akaknya satu projek gapo-gapo risuah. Kalaulah bak muamal apa nama keduduk ke pemuda-pemudi zina. Kalaulah bak cara nak melepaskan diri daripada serabut arak minum. Semua tadi itu kemudaratan wa imma kelik pada diri, wa imma kelik pada orang tepi, wa imma kelik pada ummah. Kaji tengok. Habis ngop peraman banyak mana daripada kerajaan nanti puak duk makan yang menyakitkan diri. Hari ni tengok dalam TikTok, dalam tu dalam ni makan daging hak pesen tak ada masuk, makan tu makan ni berbagai-bagai. Habis ngop peraman banyak mana menurut puak dia. Pas tunggu peraman ambil mana? Hasil tu ambil mana? Ambil daripada hasil hak di atas kepala rakyat pula sekali lagi. Pas di manakah rakyat kata tidak ada kemudaratan kepada orang yang duk lagu mana duk. Tapi asal tak ada kemudaratan bagi orang, tak ada mengapa. Tapi apabila kita suluh naik pada satu tangga lagi, tiap-tiap orang yang menyalahi syariat, orang ni lah orang yang seolah kata menyakiti umat manusia, diri dia, keluarga dia dan sebagainya tidak terhingga. Cuba kita perhati tengok. Sebab itulah tak ada pada hakikat hurriyah mutlaqan, serifat mutlaqan dengan tidak ada kaitan, tak ada. Tangan kita 5 jari. Aku nak tapak muka biar apa boleh, nak buat anak kita lagu mana, nak sakut anak, kepala duk bawah, kaki duk atas, duk di atas dinding. Kerajaan pun tak aku dengan itu perbuatan. Mari mana tu cara mikir lagu tu? Mari pada doa dakwatil hurriyah. Pendakwah-pendakwah yang nak mengajakkan manusia
witubik daripada syariat al-Islam hak asal. Tetapi pada sebenarnya mereka tak kuasa nak lari daripadanya. Sebab apa? Kerana manusia tadi itu difitrahkan mari lagu tu. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tak ubah sama sekali keadaan manusia. Hak Tuhan nak buat lagu ni, dia nak lagi ubah lagu lain, tak boleh. Misalah mana nak ubah tak boleh. Hidung ni orang buat menyawa. Pas kalulah kita buat seruk muka lain, menjadi gapa? Menjadi mudarat bagi diri. Mulut ni orang buat makan. Kalulah kita pergi buat hak lain, jadi mudarat. Semua tadi itu Tuhan buat tu kena pada tempat dia. Tapi kalau kita tak kena pada tempat dia, gapo nak berlaku? Kemudaratan tu akan berlaku. Sebab itulah Allah Taala kata dalam Quran, ayuhan nas wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Barang siapa yang melampau garisan yang Allah Taala telah garis, orang ni menyanyai bagi diri dia sendiri. Dalam ayat lain, innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Allah Ta'ala tak zalim pada diri manusia, tapi manusia sendiri yang menzalimkan dirinya sendiri. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, Nabi kata, ittaqillaha haitsuma kunt. Takwalah kamu, duduklah dalam garis hei kamu di mana kamu berada. Kamu berada kena duduk dalam hukum Tuhan. Segala-gala umat manusia faham lah ni kena faham. Kerana dakwah tu hurriyah sebenar-benar tak ada. Tapi kita duduk dalam agama, kita dapat kebebasan dan kemanisan, dan kita dapat kebahagiaan. Allah Ta'ala tadi itu kita orang beriman itu rasa. Mana? Tuhan kata, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ala, ingatlah kita tadi itu duduk dalam hukum Tuhan, menyenangkan hati kita. Sungguh manusia kita ni, cuba kita perhati. Tuhan wi fitrah supaya dengan Tuhan raya, cuba kita perhati. Manusia mula-mula ni, misal kata ini manusia, Tuhan jadikan dia kakah dalam dia, tubuh badan dia luas, semua jadikan manusia. Ia tak kena kepada benda hak salah. Asal manusia, apabila dia nak buat benda salah, hati dia tu, bahasa orang tua panggil gerebah. Orang panggil kata berdenyuk bersangat teh. Jadi tak sedap duduk apabila dia nak buat benda salah. Dan dia tadi itu tak boleh nak buat benda salah depan orang, kerana ada sifat malu depan orang nak buat tak boleh. Keaiban dia yang nak buat tak boleh. Itu sifat kesemulaan jadi. Tapi dengan sebab ia duduk dengan suasana keadaan yang menarikkan dia daripada hak molek kepada yang lain, jadi manusia tadi itu jadi berasa biasa apabila dia buat kejahatan. Mari di mana? Tak lain tak bukan mari daripada syaitanir rajim, dua jenis daripada manusia dan jin. Sebab tu Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang yang beriman, jangan muduk turut jinjak langkah syaitan, kerana ibu syaitan ini adalah bagi kamu seteru yang nyata. Dia nak buat ikan kita. Syaitan buat ikan. Tak lain tak bukan Allah Ta'ala ayat kata, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Allah kena tahu betul ayat ni. Tadi ayat lain, ni ayat suratul Fatir. Saya kata, ya ayuhan nas, wahai manusia. Tuhan ni panggil manusia semua. Tadi Tuhan panggil Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kena puak-puak hak beriman ya. Ada pun dalam surah Fatir, ya ayuhan nas, wahai manusia. Inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya perjanjian Tuhan itu benar. Benarlah mana ya Allah? Benarlah mana? Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa dia bawa kebaikan, kebaikan, aku 10 ganda. Wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Siapa dia wari kejahatan, aku balas. Mereka itu tidak dikena zalimkan.
Itu maksud kata ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haq. Tuhan raya kata wal aqibatu lil muttaqin. Akibat kejayaan dalam dunia ni belum ada akhirat untuk orang bertakwa. Tuhan janji itu, Tuhan janji. Maka perjanjian Tuhan tetap benar. Tak berubah. Tidak sama sekali dia jadi tak benar. Tak. Itu mana inna wa'dallahi haq. Lalu Tuhan kata fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wahai manusia, jangan kamu tadi itu taghurrannakumul hayatud dunya. Apa makna taghurrannakumul hayatud dunya? Jangan mung tadi itu jadi dunia sebagai matlamat hidup. Jangan. Apa? Tak kira kita duduk dalam dunia. Apa Tuhan tak sewa jadi matlamat hidup dunia? Kerana manusia tadi itu ia kekal, roh dia tu kekal, dunia tadi itu dia fana, dia tak kekal. Pas bagaimana benda hak tak kekal lagi gantung pada benda hak kekal lagi gantung benda hak kekal, tak kekal. Roh kita ni akan berkekalan. Dunia ni tidak berkekalan. Pas kita nak ambil roh kita ni gantung pada ini dunia, badan tak boleh. Maka sebab itulah Tuhan kata fala taghurrannakumul hayatud dunya. Nabi kata dalam hadis sahih, soal lagi dalam Tirmizi, man kanatid dunya hammahu, man kanatid dunya hammuhu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Siapa dia tak matlamat hidup dia, roh dia dengan dunia, Allah Ta'ala tadi itu akan menjadikan sifat tak cukup di antara dua mata dia ni. Katanya ulama yang syarahkan itu hadis, makna kata ia tak cukup. Walaupun boleh banyak mana pun tak cukup. Ja'alallahu baina faqrahu baina 'ainaihi. Kemudian wa farraqa 'alaihi syamlah. Apa makna farraqa 'alaihi syamlah? Benda hak duk projek dia tadi itu nak susungkan dunia tadi itu, jadi Allah Taala mempecah-pecahkan. Tak jadi satu kepada dia. Kenapa? Kerana dia tadi itu gantung pada benda tak kena, menepati gantung kepada dehai yang pahu. Tubuh kita ni ada berat, minamnak, ada keberatan sebab ditarikkan oleh orang panggil rang dengdut. Bahasa Arab panggil jazibiyatid dunya. Tarikkan. Sebab tu apabila kita naik atas udara, walaupun gemuk seumpama mana pun, kita akan menepung naik atas udara. Tetapi apabila duduk di atas dunia ni, ya ada rang melik hak dia mengaji, tengok dalam ilmu sains, supaya hak Nabi raya. Ya ada tarikkan dia. Maka menepati kita apabila naik tempat tinggi, gantung kepada tempat hak tak gagah, tak kuat, gelasa tu lepas bawah. Begitu juga orang gantung kepada dunia tak ada akhirat ni, dia tadi itu akan gantung kepada benda yang tak sungguh. Farraqa 'alaihi syamlah. Lepas tu akhir hadis, walam ya'ti minad dunya illa ma quddirah, illa ma quddira lahu. Tidak datang kepada dia benda dunia tu malaikat apa ya Allah Subhanahu Wa Taala takdir mari banyak tu kepada dia. Itu bagi ahli dunia. Kalau ahli akhirat yang satu hadis, ya ada hadis ya juga, dia ada situ. Maka Tuhan kata fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan mung tadi itu tak dunia sebagai matlamat. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum maklik mari daripada membukakan negeri-negeri yang lain, daripada ni klik mari. Kita pernah dengar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah tu hafalnya toto daripada Yaman, dia tidur hari tu tak bangun subuh. Ada satu kali Nabi tak bangun akhir. Lalu Nabi tadi itu ya ambil hati juga, hati itu isteri dia tu hafal siap dah dia tidur. Dia tengok tu lain dah. Sebab ia tahu kata apa nama ni, benda apabila menyedak doa tubuh kita ni sampai jadi berat nak bangun payah. Lalu ia tak rayak tak where to bed. Tak ni tengok suami dia hajar isteri dia nak ambil hati juga. Dia kata tu dia tak nak kata apa, dia tidur. Apabila tidur esok tak bangun, mengikut waktu dia tu. Lalu apabila dia sudah sembahyang apa, dia senyum tengok Aisyah. Aku duk berasa dah kata kalau senin berdoa lagi tak bangun subuh, dia kata. Aisyah pun senyum. Pas nak buat guna ya Rasulullah, tak sepah tulah, dia kata. Jadi Aisyah pun tak terluka hati, Nabi sendiri alaihi salatu wassalam pun tak menyebabkan isteri terlukakan hati.
Lepas daripada tu, dia tidur dalam keadaan tika-tika biasa gitu yalah. Tapi kita kena faham lama ke buat kata tu habis buat kita ni. Bukan makna gitu. Hak nak royaknya syariat kita ni dia mari lagu ni. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tidur tak katilah mana pun tak apa, tak jari bangun sudah. Tak ada gapo harus. Nah, sebab masalah ning masalah perkara yang sakut dengan jibillah. Pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam nak duk lagu ni. Ia tak mengharamkan di atas ummah nak buat tak serupa dengan ia betul ni. Tapi rupa ibadat tu hak ni kena serupa dengan Nabi, nak rekah tak boleh. Itu bab dia. Lalu Umar klik mari tengok Nabi bekah di sini. Nabi ia teriak tu. Dia menangis. Dia kata aku tengok orang hak lekeh pada mung lagi. Mung ni Sayyidul Mursalin, penghulu bagi segala-gala rasul dan sebagainya, gini. Lalu Umar tengok menangis, buat apa mung tidur lagu ni, buat apa mung lepas diri lagu ni ya Rasulullah. Lalu Nabi katakan satu perkataan yang agak kata cocok masuk dalam dada. Nabi kita yang hajar orang lagu ni. Lahum fid dunya walana fil akhirah. Biarlah kepada mereka itu dalam dunia, biar ambil dia. Aku ni untuk akhirat. Aku nak dok lagu ni. Nak royak kata dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam dak tangan ya. 75%. 75% dunia ni duk bawah kata Islam pada itu zaman. Duk le tangan. Tapi tak masuk sikit pun dalam hati. Kita nak buat lagu mana ngaji ni? Ngaji sini bukan kita ngaji lepas tu kita pergi ngaji tak apa, kita dengar sudah, kita klik pun kita buat. Lepas tu kita tak buat gapo lah, bukan itu. Ngaji ni nak jadi gerakkan kita, nak kita buat kerja ngaji tu. Nak kita pakai buat kerja, pakai gerak sikit sore. Nak kata dalam hati kita ni kita nak mengagungkan gapo dia, balik luar tadi itu kita nak dok balas mana. Sebab tu Tuhan kata fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kita terlekat sangat dengan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan kamu tadi itu tukar hak Tuhan berjanji dengan dunia hak tak kekal. Jangan tukar. Apa? Allah Taala wasiat lagu ni. Sebab dalam hadis sahih lagi, badiru bil amal ka qit'in minal lailil muzlim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ni hadis lagi. Nabi kata masa mung tadi itu luar, mung tadi itu ada kuasa, mung tadi itu gagah, cepat wa amah. Belum daripada fitnah itu datang, seumpama gelak gelita mari. Fitnah apabila dia datang ni mari seumpama gelak. Gelak kita tak nampak lagi. Kalau misal pakte kita minta Tuhan selamat belakalah umat Islam semua, dan manusia minta selamat belakang lagu mana? Hari ni kena jaga pasal air. Mari tak terkabah. Turun daripada bukit, turun pada tu licing tempat-tempat. Mujulah tempat kita ni selamat oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak. Mari fitnah tu apabila yang mari seumpama tu. Satu lalu tu Nabi kata badiru bil a'mal, cepat-cepat buat amal. Cepat ni bila? Nabi Muhammad riwayat dalam hadis sahih Bukhari, amun nak pelaga hadis dengan hadis. Insya-Allah apa hak Tuhan buka ni, hak mari insya-Allah lah kita dengar. Hadza fadlullah yu'tihi may yasha. Allah Taala bukalah, bukan kepandaian kita gapo dak. Nabi riwayat di dalam hadis sahih Bukhari, ni'matan maghbunun 'inda katsirin minan nas as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang manusia kebanyakan lalai daripadanya. Apa dia? Sehat serta luweh. Sehat, luweh. Tapi tak ada rebut, tak ada badiru bil amal. Akhir sekali orang ni yusbihur rajulu mu'minan. Bangun pagi beriman molek, tetap balik petang hari ni jadi kufur. Ada sebahagian kufur balik bangun kufur balik siari.
Berimej balik betul. Ada kufur balik betul, berimej balik pagi. Awak apa jadi gitu ya Rasulullah? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Jual agama dengan harga yang murah. Jual agama dengan harga yang murah lagu mana cara rupa sikit Tak ada ni nak Isa. Yakni membolehkan perkara hak tu haram. Sudah situ. Memboleh perkara hak tu haram. Kita faham sendiri. Mendetail kita kaji ambil. Kalau sebut banyak pada tu takut setuh. Mengharam perkara yang Allah Taala halal ataupun menghalal perkara yang Tuhan haram. Misal mudah-mudah. Orang pandai dengan orang tak pandai. Nak buat kerja di dalam dunia. Logik fitrah orang manusia, orang mana kita nak suruh kerja? Orang pandai. Tapi orang tak pandai ni nak naik juga. Ya buat lagu mana? Menghalalkan benda haram, mengharamkan benda halal, tukar pergi mari. Ini salah satu rupa daripada yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Jual agama dengan harga yang murah. Hak tu maksud ke wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan kita buat lagu tu. Lepas tu pada tu ayat innasyaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan bagi kamu tu seteru yang nyata. Maka hendaklah mung tu buat dia tu sebagai musuh. Sebab tu tepat kita kena syukur juga tok guru kita duk tulis kitab Haqiqatus Syaitan. Kita reti. Pas kita baca lagi kitab tu bahasa Jawi. Hak boleh bahasa Jawi. Baca lagi hak boleh bahasa Sia. Baca lagi hak boleh bahasa Arab. Kalau tak cepat-cepat. Dia tunggu gapo lagi? Dr. Abdul Basit hafizahullah taala Abu Anas Al-Madani duk di Kulakerai. Madrasah Sungai Deria di Kelantan. Ambil kitab ulama kita tulis sini gisyarah dia nak habis. Gisyarah sana. Jadi orang sana boleh ambil istifadah faedah daripada orang kita. Soal orang kita sining-ning baca lagi. Seksa le yang baca lagi, tengok lagi, balik lagi. Kalau dak lagi cepat-cepat badiru bil a'mal. Duk tunggu apa? Lepas pada ni hak lain pula. Ni kena syaitanir rajim, ni kena dia. Fattakhidhuhu aduwa. Dia nak ajak kita pergi ke mana? Innama yada'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia nak ajak kita tu masuk neraka sekali dengan dia. Ini nak jaga. Kama dia sifat orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiat kepada Muaz, satu, ittaqullah haitsuma kunt. Di mana kita duk dalam garis Tuhan. Semaya jangan tinggal. Pegang dengan Islam jangan tinggal. Pemuda-pemudi hak duk kok bakok. Duk kot hat yai, duk kot mana-mana pun pegang dengan agama kamu. Pemuda-pemudi, lelaki perempuan, pegang dengan agama kamu biar kamu elok. Karena ini adalah jalan untuk kamu itu najah. Kalau kamu tak pegang, la yughni anka syai'ah. Tak ada terkaya boleh melepaskan diri kamu daripada siksa api neraka walaupun pakmu tu nak jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Tak. Sebab itulah Fatimah tadi itu dalam hadis sahih tu panggil semua ayah panggil semua ya Fatimah bint Muhammad inqidhi nafsaki fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Jagalah dirimu. Hak apa ayah duk ngajar ni gi wa amanah. Harap-harap mung tadi itu wa amal apa aku wasiat. Sebab kalau mu tak buat aku tak boleh tolong apa mung. Tu Fatimah, tu papia kita. Mari ajaran pelik-pelik lah ni. Ajaran pelik lah ni. Ajaran batiniyah mari kok Yaman. Mai lagu mana? Asalkan boleh buat syahadah. Buat syahadah masuk dalam keluarga ni, insya-Allah dosa setara mana pun boleh masuk syurga. Geger di Nusantara kita. Kita orang kita ni nak tahu ni berita hak baru sakut paut dengan cara mikir orang dalam agama kita. Belah ini bukan. Setara Fatimah bint Muhammad, setara tu Nabi kata inqidhi nafsaki fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Hadis sahih. Jagalah diri nah, buat nah apa ayah suruh ni, pegang molek nah. Sebab ayah kalau mung tadi itu tak ada buat gapo diri, aku tak boleh tolong apa. Fatimah ni orang mengaji.
Dia pandai baca, pandai menulis, walaupun ayah dia tak pandai menulis, tak pandai baca, pandai dengan makam rasul dia. Nabi baca ayat, ia pun dengar. Dengar kisah Nabi Nuh AS dengan anak dia. Anak dia bergagin ini perahu Nabi Nuh. Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala kata, as-sunnah safinatun Nuh AS. Jalannya sunnah iaitu perahu Nabi Nuh. Man rakibaha najah. Siapa dia naik atas perahu Nabi Nuh, najah. Siapa dia tak naik, sebaliknya gharik, tergelar, lemah duduk dalam tu. Nabi Nuh panggil gana anak dia, masa Nabi Nuh ni ulul azm. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Mula-mula rasul iaitu Nabi Nuh alaihi salam. Ulul azm. Dia ni salah satu daripada ulul azm. Masa dia tadi itu duk buat perahu, anak dia pun tak nampak dengan dia, bining dia pun tak nampak dengan dia. Pas pada tu akhir sekali dengan cara ringkas, tak dapat, kita tak nak kecek kisah tu. Anak dia pergi di perahu gini, pak duduk atas, pergi di perahu. Nuh tengok, tak tangis sini. Hei anak, marilah sekali ingat ayah. Dia tak jom. Mak dia kafirah tu, asuh anak dia masuk le tulis putih ke tulis hitam ke, kata lagi lah, tak sewi pakai pok. Jangan dengar pok, tak seh. Walaupun pok sendiri saya dengar. Balik perempuan hak isteri Nabi Nuh alaihi salam. Allahu akbar. Gantung Nabi Nuh kata, naiklah sekali dengan ayah, baru mu selamat. Oi, fok naik sekali dengan ayah 80 orang tu, fok tak pakai kerja belaka tu, fok tak ada otak, dia kata. Nuh tengok bukit tinggi-tinggi lagi ni, kena khabat naik atas Nuh. Tuhan royak lagu mana? Tuhan royak, tak mau royak sana tu. Saya kata dalam surah Hud, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Hei awe, hei anak yang dikasihi, naiklah sekali dengan ayah atas perahu ni, jangan duduklah dengan orang tak beriman. Dia kata kan, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku nak naik atas bukit ni, selamat. Lalu Nabi Nuh kata, qala la 'asimal yaum illa qala la 'asimal yaum. Hari ni tak ada pihak selamat. Tak ada pihak selamat naik atas ni. Dak. Akhir sekali, fakana minal mughraqin, maka termasuklah dia tadi itu daripada orang yang lemah. Mati anak, mati depan mata Nabi Nuh alaihi salam. Situ Nabi Nuh ayat kata, inna bni inna wa'dakal haq, inna bni inna wa'dakal haq wa anta arhamur rahimin. Tengok Nabi Nuh kecek, ni anak aku, mung ya Allah, perjanjianmu tu benar. Mung sangat beri mung sangat kasih pengasihan ni. Ni anak aku. Tuhan jawab kan dia, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Allahu akbar. Ni bukan anakmu, ni orang yang buat amal yang tak salih. Mu jangan nak minta lagu ni wahai Nuh. Aku nak ayat kepada mung, takut-takut mung termasuk daripada gulungnya orang tak erti. Tuhan murih. Nabi Nuh tu ambil pangkat ke rasulullah dia, kata ning anak aku, la yanfa', tak pakai apa. Pas kita. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala royak mari kita kena pakai. Hari ni maksudnya ajaran Islam tadi itu kita kena jalan, bukan maksud kata aku bakal Nabi, tak turut Nabi pun tak apa, selamat lah. Bukan lagu tu. Kita orang Islam ada dah kalimatus syahadah, ada dah la ilaha illallah, tetap dah masuk syurga. Dak. Nak ada la ilaha illallah boleh berguna, pasti kena ada gigi dia serupa dengan apa hak Nabi bawa datang. Bawa anak kecil setara mana pun. Amo pernah royak ada kita tahu sini. Amo duduk dunia, orang dunia ni mari lauk ya kecil. Her, mari lauk. Hak kita nak buat hidangnya tu ya kecil. Maksud gana kita kira ambil sendiri. Penuh anak kecil sini. Beratlah anak kecil dia tu di pinggir.
Ambo nak banding kata kalaulah anak kecil banyak begitu lalu sampai ke berat pinggan ni apa nama kat kenik dia tadi tu jadi rekok gitu pun, kalaulah anak kecil tak adanya gigi peri ya. Ada la ilaha illallah, ada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi perlaksanaan dia tadi itu kita tak ada tengok molek menepati anak kecil tak ada gigi. Tak boleh buka syurga. Tak buka, nak buka syurga tak boleh. Dengan sebab itu Nabi suruh Muaz ittaqillah haitsu ma kunt. Wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Suruh kita ikut benda hak jahat tadi itu, ikut selalu benda hak molek. Wak salah, wak hak baik. Wak salah, wak hak baik. Jangan dok lok jadi lama. Allah Taala sapuh dengan sebab kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan hendaklah kita tadi itu bergaul dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Bergaul dengan orang baik. Belat dia mau kok mana-mana apa senyum gi dulu. Kok mana-mana wisale gi dulu. Kok mana-mana sekomolek gi dulu. Itu hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar. Tapi ada satu golongan daripada kalangan manusia yang kita nak husnuzan tak leh. Pia ketua-ketua orang yang menyalahi ajaran Allah Azza wa Jalla. Ketua-ketua dia ketua lain. Dalam bahasa Arab panggil khawas. Khawas ni mana? Ketua-ketua. Maka setelah daripada kita jadi dah seorang yang ada takwa, kena ada lagi. Hak ni kita kena ingat molek. Gapo dia? Iaitu al-ikhlasu. Al-ikhlas. Ikhlas ni makna lagu mana? Akhlasa yukhlisu ikhlasan, makna bersih, taharah, bersih dalam. Balik dalam kita ni kena bersih. Jangan kita wi mukhalafah luar dengan dalam. Tak boleh. Kena wi jadi so. Kaedah ulama dia kata gini. Ini bukan perkataan Nabi, bukan perkataan Tuhan, perkataan ulama ilmu muslimin. Dia katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak gini. Wa inna fi jasadi ahadikum mudghah. Dan sesungguhnya di dalam tubuh badan manusia tu ada satu ketul, satu tokoh daripada mudghah. Mudghah ni darah beku. Hati ni darah beku. Lalu dia tadi itu Nabi ibarat gini, Nabi buat rupa gini. Idza saluhat jasadu kulluhu. Kalulah hati itu jadi molek semua habis segala-gala. Wa idza fasadat jasadu kulluhu. Kalunya punah segala-gala. Punah ni punah maknawi bukan punah hissi. Terkadang orang kafir hak tak beriman tu hati dia umur 80 tapi hati gicik tu 45 sekerat umur. 80 hati dia pakai sekadar 45-50. Ada lagu tu. Sebab tu kita tadi itu dalam Islam hati tu kena jaga. Maka kalaulah kalau dia punah maka punah segala-gala. Kalau dia molek segala-gala. Hissi bukan maknawi. Itu maknawi bukan hissi. Apa dia ya Rasulullah? Ala wahyal qalb. Hati-hati. Lalu ulama waktu baik kaedah gini. Al-ikhlas bersih ni. Al-ikhlas maksudnya qalbul ibadah. Hati bagi ibadah. Hati bagi al-ibadah. Fala ibadata bidunil ikhlas. Tidak ada jenis ibadat yang diterima maksud kalau tidak adanya ikhlas. Pas Nabi buat apa dok tekan sangat masalah al-ikhlas? Sebab kita nak jadi pendakwah, nak jadi orang jadi warasatul anbiya, kena ada muganni. Kena ada. Hak apa kena ada? Ni. Mari kita tengok hadis ni. Hamba nak baca dengan cara cepat-cepat. Hadis sahih Muslim. Hadis sahih Muslim. Hadis panjang tapi kita nak buat khulasah dengan cara cepat. Insya-Allah kita dengar dengan cara cepat. Dia kata hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu at-tawil, hadis panjang. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
Ya kita ni kalau ngaji pesing Islam ni, ya kena ada qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Allah Taala firman. Kama dia huraya Allah gini, huraya Nabi gini. Tak apa. Pak huraya tadi itu yang ambil mana? Yang ambil di awal tu. Orang apa yang kata ambil generasi pertama tu, ya turun mari. Sebab Islam tadi itu ya tak ada ubah apa kali. Berimej lagu mana kita? Supaya kena supaya dengan sahabat dulu tu. Supaya dengan ulama apa nama Qurun Mufaddalah hak atas tu. Supaya. Jangan ada giko lain. Jangan ada tambah, tak leh. Ni kurang apa tak leh. Katakan no. Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi, awal-awal manusia yang buat keputusan pada hari akhirat esok. Dengar, cuba kita dengar. Pia rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amah. Seorang yang mati syahid, maka dibawa seorang mati syahid tadi itu, maka dibawa datang mari royak kata nikmat dia ni, alhamdulillah boleh mati syahid. Faqala, maka Allah Taala tu kata, ma amilta fiha, muak gapo ratik masa mu hidup dunia ni? Ikhlas. Ingat, ikhlas, bersih hati. Cara kita nak awak kerja ni, kita nak akad naik dah ni. Dulu kita supaya naik kapal tubel, ya tolak gi. Lepas tu ya derah sikit. Lepas tu derah benar. Apabila derah benar tu, naik. Tu biasa naik kapal tubel lagu tu. Yang mari bengai sekaligus tu. Jadi menepati kita ngaji, mula-mula asas. Gi sama tu, naik sikit. Lepas tu naik benar. Naik sampai ke atas. Buat apa? Kerana kita ni bergantung kepada atas, gantung kepada Allah yang atas, subhanahu wa ta'ala atas, gantung pada kerajaan Tuhan atas, gantung amalan kita naik pada atas. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaih, naik amalan. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'uh, akan akak. Itu sebab tu kita nak waduk Pak-Tullah tak boleh. Nak waduk Pak-Tullah tak boleh. Ya pergi habis ni. Kalaulah kita pergi nafi perkara yang atas, maka situ ya tak boleh nak pergi. Nak akad tak boleh. Moga kata kita buat meniada benda tu. Maka gini. Lalu Tuhan tanya, fama amilta fiha, muak gapo atik masa hidup dunia? Qal, maka ia jawab, qataltu fika hatta ustushhid, hatta ustushhidtu. Makna kata, aku ni masuk dalam medan perang sehingga aku tu mati syahid. Hingga aku tadi itu mati syahid. Qala, maka Allah Taala katakan, kadzabta, dak, bukanlah aku ni. Cuba kita tanya kita bawa pergi depan Tuhan, kita mati syahid. Tiba-tiba Tuhan periksa kita buat gapo dalam dunia, mati syahid ya Allah. Tuhan kata dusta, kita nak kata mana? Kita ni kalau buat kertas kerja, orang biasa kerja keracakan, kerja apa nama apa yang kata kerja dengan rataban, kerja gapo ni, kerja kerajaan tu, dia kena ada kertas kerja. Kertas kerja dia buat tadi tu, dia yun kepada samnangan gapo-gapo, kata tuk tiklap. Kalau kena we tu baik mari, kena dibantahkan, dibatalkan, rasa elah anda. Berasa tu ning kita hari akhirat esok dah wasa habis hawa bawa syahadah gini, mati syahid depan tu. Aku mati syahid ya Allah, aku duduk dalam dunia tu. Tuhan kata kadzabta. Kita nak kata apa? Nak panggil bomo gue pia. Nak panggil siapa bagi gue? Tak ada dah. Walakinnaka hawa apa kadzabta? Aku nak ayat. Walakinnaka qatalta li annaka li ayyuqala jari'un wa qad qil. Mung tadi itu masuk dalam medan perang dulu. Nak perang dulu sampai kamu tu mati, sungguh aku tahu dalam medan perang. Tapi mung tu dalam hati mung tu masuk gi untuk nak win mung tu, orang panggil kata mung tu orang berani. Mung ni orang kedebel. Mung ni orang hebat, mung ni orang gitu orang gini, apa panggil jari.
Wa qad qil, kuwi orang panggil kata. Oh, batal. Membesar gitu, orang ni gini. Oh, mati syahid, berani orang ni gitu. Orang pakat puji. Wa qad qil hawi. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diheretkan kaki. Ni kaki manusia duduk gini kan? Duduk gini. Akhirat esok puak masuk neraka lah. Nasallahu taala assalamu alafiyah, dia pergi kaki bawah ni. Heret muka kot tu. Muka kita tasmin. Heret serah hayung masuk. Sebab apa? Sebab ia wak tak ada ikhlas. Mati syahid tak ada ikhlas. Tu sah jaga. Yang kedua, hani takutlah. Nasallahu taala assalamu alafiyah. Puak ngaji, puak baca Quran dengan molek. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Quran. Ni hadis sahih. Seorang ni ngaji, menuntut ilmu. Kama dia mengajar manusia, ngaji letih dah nak boleh. Mengajar manusia peletih pula kali yang kedua. Baca Quran pula. Ngaji kena mengaji, mengajar kena mengajar, baca Quran kena baca. Tapi orang buat tapi hati tak ada ikhlas. Lagu mana kata? Fa utiya bihi, maka dibawa dia tu depan Tuhan. Fa arrafahu ni'amahu, maka raya muat gapo? Oh, hamba ni masa duduk dalam dunia ya Allah, aku ni ngaji, bukan dua tak tidur lagi duk mengapa. Lepas daripada mengaji sudah klik kapo mengajar. Buku 12 tak tidur lagi. Kamar dia baca Quran pula, tafsir Quran pula. Tu ya ayat kepada Allah Taala. Lepas tu Tuhan katakan, kadzabta. Dak kok mana? Kalau kata kita dak kok mana, Tuhan lepas boleh ngaku oleh minit tu. Man nuqisha al-hisab uqib. Siapa dia bantah dalam masalah ni diseksa. Itu mari satu riwayat lain. Lalu Tuhan ayat walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alimun. Mengaji supaya orang nak orang puji mu kata mu tu orang alim. Wa qad qil wa qara'tal Quran liyuqal anta qari'un. Membaca Quran supaya nak orang puji mu kata mu tu suara sedap. Faqad qil, maka akui orang pakat puji mu sungguh dunia. Tak gitu kan? Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Tu hewak sok dia neraka. Sebab ikhlas tak ada. Hadis lagu ning orang panggil hadis tarhib. Kita duk dengar hadis tarhib pasal naik bulu rambut ya gitu. Hadis tarhib nak menggalakkan, hadis tarhib jaga sebab Islam jalan di atas dua kaki. At-targhib wa at-tarhib. At-takhwif menakuti, kemudian at-targhib soal lagi iaitu gapo? Menggemarkan. Nak duk dua sama. Siapa dia takut kelajak jadi khawarij. Siapa dia takut kelajak jadi khawarij. Siapa dia berani kelajak jadi murji'ah. Kilahuma dalun mudil, sesat lagi menyesat. Orang khawarij ni heret janggut sa ni, kita dak main-main janggut putus sa, kekal pi neraka. Sa kan? Kekal pi neraka. Khawarij. Hak ni tak sembahyang bai, tak puasa, tak walaupun berimeh. Tak walaupun buat amal sikit pun tapi imeh ada. Harap panggil murji'ah ikut mana buat dosa gapo. La yadur al-iman ma'al ma'siyah ma'al kabari kabiratun min al-kaba'ir az-zunub. Dosa besar setara mana pun tak ada. Jadi mudarat gapo iman. Ini murji'ah. Kita sunnah ni, orang panggil sunni ni duk tengah. Bainar raja' wal khauf. Harap ratik, takut ratik. Manhaj ni jalan ni ambil mana? Ambil daripada para nabi-nabi. Yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Takut ratik, harap ratik. Takut ratik, harap ratik. Supaya saat ni kita semaya dah maghrib, setagi nak semaya pula isya. Wak dah Tuhan suruh. Berasa dalam hati takut Tuhan tak terima. Tapi ada sebaliknya berasa dalam hati harap-harap Allah Taala itu terima. Dia duduk di antara dua gia. Naik, turun. Maksud lagu mana? Gi depan hundur. Maksud ada takut, adanya harap. Takut, harap. Takut, harap. Tu Islam. Takut saja tak kena. Harap saja tak kena.
Maka kita ngaji pun molek lah. Hei pelajar-pelajar hak ngaji tadi itu ngaji molek, niat we molek. Kita jangan cari balah dengan orang, jangan cari seteru dengan orang, jangan cari tu cari ni, jangan. Tapi apabila seteru kacau Islam, apabila orang memunuhkan ajaran Islam, diri tetap dok gitu, jangan hundur. Cara agama tu. Tapi nak cari balah dengan orang, tak. Semua manhaj kita ni lagu tu. Apabila orang kata pada manhaj kena, kita wi alasan. Sebab tu kita kena tengok juga cod. Kena tengok juga soal di atas jawab tu. Apa boleh ada jawab lagu ni? Soal tu lagu mana? Ni kita dah tengok tempat jawab saja. Soal lain kita tak ada tengok. Ini tak kena lagu tu. Soal lagi. Warajulun. Tadi mati syahid. Yang kedua dok mengajar orang ahli ilmu. Yang ketiga ni puak mana? Warajulun wassa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullihi. Orang kaya puak ni. Puak ada duit. Orang ada duit ada sungguh. Masuk sehari-sehari tu, oh, wallahu bihi alim. Ada masuk 100,000 sehari pun ada. Masuk 100,000 sehari, 200,000 sehari, ada belaka. Ada berlain ni. Sebab kepada dia yang menego dan sebagainya. Tuhan beri. Tuhan beri dengan sebab ia usaha. Fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu. Maka dibawa depan Tuhan. Buat gapo atik? Masalah ada dunia dulu. Dia kata amiltu fiha kaza wa kaza. Aku buat dalam dunia ni sedekah tu sedekah tu sedekah ni sedekah ni sedekah tu sedekah ni. Lalu Allah Taala kata kadzabtah. Tak benar mung ni. Pucat muka. Lalu Tuhan kata fa'alta liyuqala huwa jawadun. Muat lagu tu supaya orang nak orang puji kata mung tu hati murah. Mewah, tak bakhil, tak kedekut. Sabik tu membuat tu nak orang puji. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhi thumma ulqiya finnar. Maka dibawa masuk api neraka juga. Jadi semua tadi itu tiga sebagai kesimpulan habis dah masa. Kesimpulan mati syahid ni molek dah dalam Islam. Molek. Mengajar Quran, mengajar ilmu molek tak? Molek. Sedekah molek tak? Molek. Mana dalil? Allah Subhanahu wa taala kata wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan duk suka kata orang mati syahid tu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan Tuhan tadi tu merezekikan kepada dia tak putus-putus orang mati syahid. Mati syahid ni awal darah dia turun di atas muka bumi, Tuhan apa habis rasa dia. Tak lekat dak habis dengan sebab setitik. Berapa titik darah dia tubik mari sebab dia tadi tu mempertahankan agama. Hapung habis dicing dosa. Tapi syarat nak orang ikhlas. Tu hak nak situ. Orang mengajar Quran, mengajar ilmu. Ganjaran banyak tak? Ganjaran tak banyak, banyak tak banyak tengok hadis Nabi. Nabi kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, muallimul khair, orang mengajar kebaikan, ilmu pengetahuan daripada ilmu Tuhan ni, yastaghfiru lahu at-tuyuru fis sama' wal hitanu fil bahr wan nam fi hujratiha. Orang mengajar kebaikan pada orang pada ilmu Islam ni, burung atas udara ni minta apung wik dia. Ikan dalam laut apa juta minta apung wik dia. Semut dalam lubang minta apung wik dia. Tak lebih gua nak. Orang mengajar Quran, Nabi kata khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang mulia sekali orang baca Quran, orang mengajar Quran. Hawa apa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sebab ia datang esok Quran mari menjadikan bomo gue bawa kita masuk syurga tak masuk neraka. Tak molek kan ngajar Quran? Molek. Tapi buat apa hadis ni, hadis sahih Muslim ni kata ahli Quran kena masuk neraka, ahli ilmu kena masuk neraka kerana dia tadi buat tak ada ikhlas. Penting ikhlas lik dalam. Sebab tu nak turun tangga, orang tua panggil turun tangga, nak pergi kanan-kanan buat kerja, hanya buat apa ni? Buat kerana pia. Dalam Islam, dalam bahasa Jawi mudah tahu buat beza. Untuk pia tak apa. Tapi kerana ni Allah Taala hanya jua.
untuk aku turun tangga ni nak pergi buat kerja ni untuk cari makan hari ya, untuk tak apa. Tapi kerana lillahi rabbil alamin la syarikalah, kerana Allah Taala hanya bulat, hanya tak ada lain. Lepas tu sedekah tak oleh ke mana? Oleh. Nabi kata alaihi salatu wassalam, as-sadaqah, sedekah ni tutfi'ul ghadab ar-rabb. Sedekah memadamkan marah Tuhan terhadap kita. Dalam riwayat Hasan li ghairihi, hadis Hasan li ghairihi, Nabi kata dawu mardakum bis sadaqah. Berobatlah penyakit kamu dengan sebab kamu itu sedekah. Sedekah ni ada kepelekan yang tidak boleh kita nak khayal. Sedekah Tuhan hingga dengan sebab sedekah tu penyakit pelik-pelik. Abang tak ada masa dah nak ayat. Banyak kisah-kisah dia orang menyakit pelik-pelik dengan sebab sedekah hingga. Lain lagi pun ada. Lepas tu sedekah ni dapat apa lagi? Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, ya ibna Adam, unfiq alaik. Hei anak adik, belanja, sedekah. Nasihat aku nak balas lipat ganda. Orang yang pernah buat amal dengan hadis ni percaya. Wi satu daripada 10 Tuhan ganda sutil lagi 100. Wi 100 Tuhan ganda lagi tu. Hak ni orang hak duk dalam media sedekah ni tahu. Tetapi apa hadis ni orang sedekah maksud dengan kau? Kerana ikhlas tak ada, buat nak orang puji. Nabi Muhammad royak kata, sedekah hak molek sekali. Ibarat gini, wi tangan kanan tangan kiri tak tahu. Apa mana tangan kanan tangan kiri tak tahu? Isteri duduk rumah, anak pinak duduk rumah pun tak tahu tepak sedekah lah mana tak tahu. Hak tu hak molek sekali. Kerana apa? Kerana kita nak di sisi Allah yang Azza wa Jalla. Hak ni nak menakuti kita, bukan nak menyekatkan kita daripada ini amalan. Dia nak pesan kepada kita, kata kita buatlah jangan kita tadi itu ada sifat ria, ada sifat tak bersih hati di dalam dada kita. Buat apa? Kerana kalaulah tidak ada ikhlas, walaupun amalan syahid, amalan sedekah, amalan mengajar, amalan Quran pun Tuhan tak terima. Situlah apa yang kita boleh menyatakan di sini. Mudah-mudahan perkara ini boleh menjadi manfaat bagi diri kita sendiri dan ikhwah kita muslimin muslimat, supaya kita tadi itu boleh menjagakan diri daripada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala mengerikan di dalam hadis yang kita telah dengar tadi. Itulah sedikit daripada perkara yang kita boleh kemukakan pada ini minggu. Harap daripada Allah Subhanahu wa taala membagikan kejayaan dan kebahagiaan kepada kita sekalian, supaya kita tadi itu boleh hidup di dalam dunia berjaya dan hidup di hari akhirat dapat kebahagiaan. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ayyaja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.